Buletin 1.30 November, anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama tengah hari ini. Perdana Menteri bawa suara Malaysia di Riyadh desak kezaliman berterusan rejim Zionis terhadap warga Palestin dan Lubnan dihentikan. Juga pelajar UTP maut, 3 rakan cedera kereta terbabas rempuh pembahagi jalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Riyadh, Arab Saudi bagi menghadiri sidang kemuncak luar biasa Arab Islam. Beliau membawa suara serta harapan rakyat Malaysia yang mahu kezaliman berterusan rejim Zionis terhadap warga Palestin dan Lubnan dihentikan. Setibanya di lapangan terbang antarabangsa King Khalid, Perdana Menteri disambut Timbalan Gabenor Wilayah Riyadh Putera Mahkota Muhammad bin Abdul Rahman serta Datuk Bandar Wilayah Riyadh Dr. Faisal bin Abdul Aziz. Datuk Seri Anwar turut menerima penghormatan kawalan kehormat sebagai sambutan rasmi kedatangan beliau. Menurut Wisma Putra, pada sidang kemuncak tergempar itu, Perdana Menteri akan membawa usul menghentikan kekejaman Israel terhadap Palestin di pentas antarabangsa. Sidang kemuncak hari ini juga akan membincangkan isu kritikal membabitkan negara Islam. Dalam pada itu, Malaysia dan Mesir mengutuk serangan Israel serta menyeru gencatan senjata segera di Gaza dan Lubnan untuk mengelakkan krisis kemanusiaan lebih parah. Datuk Seri Anwar dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi bersetuju keperluan memperjuangkan keamanan dan keselamatan di Asia Barat. Dalam satu kenyataan bersama sempena lawatan rasmi Datuk Seri Anwar ke negara itu, kedua-dua pemimpin turut memberi perhatian terhadap situasi kemanusiaan yang semakin merosot di semenanjung Gaza. Kedua-dua pemimpin menegaskan semula hak rakyat Palestin untuk menentukan nasib sendiri, termasuk hak terhadap sebuah negara Palestin yang merdeka. Tegas Datuk Seri Anwar, pandangan Malaysia agar Israel disingkirkan daripada anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB turut disampaikan. Malaysia telah cuba menyampaikan pandangan kita kepada rakan-rakan kita di Arab dan di Islam dengan membangun yang disebut sebagai Global South, Pakatan Negara Selatan, untuk mendesak supaya Israel disingkir sebagai anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Malaysia turut menghargai kerajaan Mesir yang memudahkan negara menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza. Terdahulu, isu Palestin disentuh Datuk Seri Anwar ketika menyampaikan syarahan umum di Universiti Al-Azhar di Kahirah. Di hadapan lebih 1,500 kaki tangan dan pelajar, beliau menyuarakan harapan supaya sidang berkenaan akan mencapai kata sepakat dalam menyelesaikan konflik di Palestin. Esok kita adakan perhimpunan atau mesyuarat tergempar, Muktamar tergempar negara Islam dan Arab di Riyadh. Jadi saya dan Presiden Mesir Abdel Fattah Sisi akan ke Riyadh bincang perkembangan terakhir Palestin dan Gaza. Perdana Menteri turut berkongsi usaha kerajaan Malaysia dalam memperkuatkan akidah serta legasi keilmuan Islam. Prasarana Malaysia Berhad Prasarana melalui Rapid KL melancarkan PAS My Tourist bagi menyokong dan merancangkan aktiviti pelancongan negara sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. PAS ini direka khas bagi memudahkan pelancong menikmati perkhidmatan pengangkutan awam di ibu negara. Ia dilancarkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof semalam. Pelaksanaan PAS itu dilihat langkah bijak dalam mendorong pertumbuhan industri pelancongan negara. Malah ia mampu mempromosikan kemampuan pengangkutan awam tempatan yang menjadi elemen utama kemajuan negara. Sistem pengangkutan yang baik bukan sahaja memberi kemudahan kepada rakyat tetapi juga menyumbang pada kelancaran ekonomi, mengurangkan kesesakan lalu lintas serta menjamin kesejahteraan sosial. Turut hadir di majlis tersebut Menteri Pengangkutan Anthony Loke dan Pengerusi Kumpulan Prasarana Tan Sri Jamaluddin Ibrahim.
PAS My Tourist menawarkan perjalanan tanpa had melalui perkhidmatan rel dan bas kendalian Rapid KL. Ia memberi manfaat dan peluang kepada pelancong tempatan dan luar negara untuk meneroka pelbagai destinasi ikonik sekitar Kuala Lumpur. Ia termasuk Muzium Negara, Bukit Bintang, Dataran Merdeka serta kawasan budaya dan komersial utama lain. PAS My Tourist turut menawarkan faedah tambahan menarik termasuk diskaun di beberapa lokasi tumpuan pelancongan, rangkaian makanan dan minuman, pusat membeli belah serta taman tema terpilih. Untuk rakyat Malaysia, PAS itu ditawarkan pada harga RM20 untuk tempoh sehari, RM30 untuk 2 hari dan RM40 3 hari. Bagi bukan warga negara pula, ia dijual pada harga RM40 sehari, RM50 2 hari dan RM60 untuk 3 hari. Seorang pelajar lelaki Universiti Teknologi Petronas UTP maut manakala 3 rakannya cedera dalam satu kemalangan di Seri Iskandar, Perak malam tadi. Dalam kejadian jam 8 malam, mangsa berusia 19 tahun dari Sabah itu meninggal dunia di lokasi kejadian. Kejadian ini dilaporkan berlaku di Jalan Teknologi 1. Rakaman video nahas yang tular ini memaparkan perodua beza dinaiki mangsa terbabas dan melanggar pembahagi jalan. Kenderaan itu kemudiannya berpusing beberapa kali dan masuk ke arah bertentangan. Video ini turut memaparkan salah seorang mangsa tercampak keluar dari kenderaan terbabit. Menurut Bomba Perak, nahas ini membabitkan 4 mangsa berusia 19 tahun. Mayat mangsa dan semua yang cedera dibawa ke hospital berhampiran. Polis akan merakam keterangan suspek kes buli seorang penuntut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM yang cedera akibat dipijak pelajar senior. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata proses itu akan dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Ceras petang ini. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan 9 individu telah dirakam percakapan setakat ini. Ia termasuk keterangan mangsa kejadian yang direkodkan di hospital susulan masih dalam rawatan. Sebelum ini, media melaporkan seorang pelajar UPNM kem Sungai Besi retak tulang rusuk dan belakang dipercayai dipijak pelajar senior. Kejadian itu adalah insiden ketiga selepas laporan seorang lagi pelajar yang melecur di badan akibat ditekap seterika. Polis membongkar kegiatan sebuah makmal haram memproses dadah di Tanjung Bunga, Pulau Pinang yang dipercayai aktif sejak Julai lalu. Dalam serbuan malam Rabu lalu, 5 ahli sindiket ditahan bersama rampasan dadah bernilai RM3 juta. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Seri Kaukot Chin berkata, suspek yang ditahan termasuk ahli sindiket yang berperanan ahli kimia dan koordinator. Dalam operasi itu, 3 serbuan serentak dilakukan oleh JSJN Bukit Aman dan Pulau Pinang. 3 suspek berusia 32 hingga 53 tahun ditahan di sebuah rumah di Jalan Lembah Permai, Tanjung Bunga yang dijadikan makmal memproses dadah. 2 lagi suspek berusia 59 dan 46 tahun ditahan di Air Hitam dan di Georgetown. Polis merampas pil dan serbu ekstasi seberat 13.9 kg, 6 kg syabu, 4.9 kg ketamin dalam serbuan di Tanjung Bunga selain bahan kimia dan peralatan memproses dadah. Dan kalau kita lihat sikit MO yang ada berlaku untuk sindiket ini, dia menyewa rumah tu sebagai satu makmal untuk dia memproseskan dadah dan sebagai store untuk menyimpan dadah. Kesemua suspek kini ditahan reman selama 7 hari sehingga 13 November bagi siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Lelaki yang ditahan polis susulan penemuan mayat ibu saudaranya di Taman Puteri Lindungan Bintang Ipoh semalam dikatakan menyerang mangsa kerana hilang sabar akibat sering dikongkong. Dia dipercayai mengurung mangsa di dalam bilik sebelum mayatnya ditemui semalam. Dengan menumbuk si mati berkali-kali hingga terjatuh di tangga dan sebabkan itu mungkin dia pingsan dan dikurung, disimpan di satu bilik selama 4 hari.
Kejadian terbongkar apabila adik wanita itu datang ke rumah dan terhidu bau busuk. Mayat mangsa berusia 54 tahun yang hampir reput ditemui semalam. Mayat dibedah siasat di Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainon untuk mengenal pasti punca kematian. Manakala suspek pagi tadi direman selama 5 hari hingga Jumaat depan bagi siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis masih menyiasat dakwaan berkaitan satu video tular memaparkan pelupusan bangkai anjing dalam sebuah lubang didakwa berlaku di Manjung, Perak. Tindakan itu susulan laporan polis Wakil Majlis Perbandaran Manjung MPM jam 10.53 malam Sabtu lalu. Laporan itu dibuat berikutan penularan video serta maklumat di media sosial oleh seorang pemilik akaun TikTok dan Facebook. Video berdurasi 16 saat ini memaparkan anjing-anjing yang mati dilonggokkan dalam satu lubang yang sama dan mula mereput. Siasatan mendapati rakaman yang dimuat naik itu tidak memaparkan secara keseluruhan tapak lokasi terbabit. Dakwaan berkaitan pengguna terbabit kononnya kejadian itu berlaku di Setiawan juga disyaki tidak sahih. Pihak polis juga masih menyiasat motif kejadian. Terdahulu, seorang aktivis haiwan mendedahkan beberapa video yang memaparkan anjing terbiar di aplikasi X. Lelaki itu mendakwa MPM mengambil langkah mudah untuk melupuskan haiwan terbiar dengan melakukan pembunuhan yang disifatkannya sebagai kejam. MPM bagaimanapun dalam satu kenyataan menafikan dakwaan itu. Jelasnya siasatan dan pemeriksaan mendapati apa yang digambarkan dalam beberapa video itu jauh berbeza daripada keadaan pusat transit MPM yang terkini selain bertentangan dengan prosedur operasi standardnya. Kerajaan mengakui sebarang perubahan pada cukai dan harga terutama dalam sektor penting seperti logistik serta bahan api boleh memberi kesan kepada harga barangan. Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying berkata disebabkan itu, kerajaan mengambil pendekatan berhati-hati dan mempertimbangkan pelbagai mekanisme untuk meminimumkan impak terhadap kos sara hidup rakyat. Ini termasuk pemberian subsidi bersasar seperti subsidi bahan api yang terus dinikmati oleh golongan B40 dan beberapa segmen masyarakat yang memerlukan, selain bantuan-bantuan khas dalam belanjawan yang telah diumumkan baru-baru ini. Mengulas lanjut, Lim berkata kerajaan menjangka kenaikan harga barang dan kos sara hidup pada kadar terkawal. Tambahnya, kenaikan gaji minimum akan meningkatkan pendapatan boleh guna rakyat sekaligus membantu mereka menangani kos sara hidup dengan lebih baik. Kerajaan juga mengambil langkah proaktif untuk memastikan bekalan barangan keperluan mencukupi dan harga kekal stabil. Ketidaktentuan di Asia Barat dan kekurangan pemangkin daripada pakej rangsangan China menyebabkan sentimen lemah pelabur. Susulan itu juga ringgit dibuka rendah kepada 4.385 berbanding dolar Amerika hari ini. Prestasi lemah itu turut dipengaruhi permintaan terhadap mata wang Amerika yang meningkat berikutan ketidaktentuan politik dan ekonomi global. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata sentimen pasaran juga dilihat masih kekal berhati-hati. Peniaga terus menganalisis impak terhadap ekonomi berikutan kemenangan Trump dalam pilihan raya Presiden Amerika. Terdapat juga kekecewaan terhadap langkah rangsangan ekonomi China yang kurang memberi impak kepada permintaan domestik. Berdasarkan sentimen pasaran, permintaan terhadap dolar Amerika juga dilihat akan berterusan dalam masa terdekat sekaligus memberi kesan kepada ringgit. Ekoran keadaan cuaca tidak menentu dengan suhu yang sering hampir ke tahap
kemuncak, permintaan pengguna terhadap produk pembersihan dan penghidratan semakin meningkat justru bagi memenuhi keperluan pembersihan mendalam dan penghidratan menyeluruh. Pengguna jenama mandian Lifebuoy memperkenal produk barunya sebahagian daripada rangkaian semula jadi mereka. Dilancarkan di Kuala Lumpur baru-baru ini, Lifebuoy Fig and Olive Body Wash diperkenalkan dengan rumusan campuran buah tin dan zaitun bagi menangani keperluan penjagaan kulit yang pelbagai. Diuji secara dermatologi, Lifebuoy Fig and Olive Body Wash dihasilkan dengan ekstrak asal semula jadi 100% daripada buah tin dan zaitun. Ia juga menawarkan lebih daripada sekadar kebersihan. Ia adalah pengalaman khasiat semula jadi. Gabungan unik ini bukan sahaja dapat membantu menghidrat dan membersihkan kulit secara mendalam, juga dapat menyah toksik kekotoran sambil memberikan perlindungan yang berkesan terhadap kuman. Dengan sejarah lebih 130 tahun, Lifebuoy kekal komited dalam menggunakan kekuatan semula jadi dalam menghasilkan produk penjagaan kulit berkualiti kepada pengguna. Paparan antarabangsa seketika nanti, jangan ke mana-mana. Israel akhirnya mengaku serangan letupan alat kenduli di Lebanon. Teruskan bersama kami. Ke laporan antarabangsa. Sekurang-kurangnya 41 orang dilaporkan terbunuh dalam serangan rejim Israel di seluruh Lebanon. Serangan terbaru menyasarkan utara Beirut membunuh sekurang-kurangnya 23 orang. Menurut Kementerian Kesihatan Lebanon, serangan itu turut mengorbankan 7 kanak-kanak. Serangan berlaku tidak lama selepas seorang anggota Hizbullah melawat rumah tersebut. Ahli Parlimen Hizbullah, Raid Beiro, menafikan dakwaan bahawa Hizbullah menyimpan anggota atau senjata mereka di kawasan orang awam. Sementara itu, 3 anggota penyelamat terbunuh dalam serangan Israel bersama 12 orang awam di Baalbek dan 3 lagi di wilayah Hermel. Sementara itu, di Gaza, rejim Israel meneruskan kempen genosidnya. Serangan terbaru membunuh sekurang-kurangnya 49 orang di seluruh Gaza. Serangan terbaru menyasarkan kamp pelarian Jabalia membunuh seramai 36 orang termasuk 13 kanak-kanak. Dalam satu kenyataan seperti kebiasaan, rejim Israel kononnya hanya menyasarkan pejuang Hamas tanpa menunjukkan sebarang bukti. Pemimpin negara haram Israel Benjamin Netanyahu buat pertama kali mengaku bertanggungjawab ke atas letupan alat kelui yang menggegarkan Lebanon hampir 2 bulan lalu. Dalam serangan itu, sekurang-kurangnya 26 orang terbunuh dan lebih 3,200 lagi cedera apabila ribuan peranti pager meletup di beberapa kawasan di seluruh Lebanon. Menurutnya, terdapat tentangan di kalangan pegawai pertahanan dan timbul kebimbangan bahawa Amerika Syarikat akan menentang, namun Netanyahu menolak semua cadangan untuk menghentikan operasi yang dinamakan Beeper Operation itu. Ini adalah kali pertama seorang pegawai tinggi Israel secara terbuka mengaku bertanggungjawab ke atas letupan besar-besaran peranti komunikasi tanpa wayar di Lebanon. Pager yang sering digunakan oleh orang awam dan pekerja penjagaan kesihatan untuk komunikasi adalah sebuah peranti kecil menggunakan bateri untuk menerima mesej teks, audio dan isyarat visual. Perdana Menteri Jepun Shigeru Ishiba bersama anggota kabinetnya meletakkan jawatan undian parlimen diadakan bagi memilih Perdana Menteri baru. Peletakan jawatan itu dibuat susulan keputusan pilihan raya umum bulan lalu. Barisan Menteri menyerahkan surat peletakan jawatan secara serentak dalam satu mesyuarat kabinet pagi tadi. Dalam keputusan pilihan raya lalu, gabungan parti pemerintah, Parti Demokratik Liberal, LDP dan Kometo tidak memiliki majoriti dalam Dewan Perwakilan. Undian untuk memilih Perdana Menteri baru antara Ishiba dan Ketua Parti Pembangkang Utama, Parti Demokratik Perlembagaan, Yoshihiko Noda dijangka sengit. Jika berlaku, ini akan menjadi pusingan penentu pertama dalam hampir 30 tahun bagi pemilihan Perdana Menteri di Jepun.
Seorang maut manakala 16 orang cedera dalam kejadian tembakan di kampus Universiti Tuskegee, Alabama, Amerika Syarikat. Remaja 18 tahun disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Pihak universiti berkata mangsa yang terkorban bukan pelajar universiti itu. Semua mangsa dibawa ke hospital untuk menerima rawatan. Insiden berlaku ketika pelajar universiti meraihkan acara homecoming semasa perlawanan bola sepak antara kolej. Pihak polis mensyaki 2 suspek yang terlibat, namun tiada sebarang tangkapan dilakukan setakat ini. Sebelum itu, satu insiden tembakan berhampiran universiti di Nashville mengorbankan seorang lelaki dan mencederakan 9 yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Impian kita mungkin sama. Cita-cita kita juga mungkin sama. Kami telah menggapainya. Peluang kini terbuka. Mungkin anda penyampai seterusnya. Untuk maklumat lanjut, layari buletin tv3.my atau imbas kod QR tertera. Ke laporan sukan. Johor Darul Takzim JDT menepati ramalan untuk terus melakar kemenangan apabila membelasah Perak FC 5-0 pada aksi tertunda Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Susulan 2 kali penundaan ekoran faktor cuaca, perlawanan di antara Perak FC dan JDT diadakan di Stadium Sultan Ibrahim. Skuad kendalian Hector Bidoglio yang turun selaku pasukan pelawat jelas tidak berdepan masalah untuk mendudukkan tuan rumah Perak. Skuad Harimau Selatan itu membuka tirai jaringan pada minit ke-21 menerusi Romel Morales yang mudah menolak masuk bola ke gawang lawan. 2 minit berselang, Bergson da Silva menjadikan kedudukan 2-0 sebelum Morales sekali lagi mencetak nama selaku penjaring untuk gol ketiga JDT pada minit ke-35. Ketika perlawanan memasuki masa kecederaan babak pertama, JDT dihadiahkan sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil VAR mendapati ada kekasaran dilakukan Jasper Nileholm terhadap Bergson. Kesempatan itu digunakan sebaik mungkin Bergson untuk meletakkan JDT selesa mendahului 4-0 menuju rehat. Bersambung babak kedua, JDT mengambil pendekatan bertahan namun Bergson tetap berupaya melengkapkan hat-trick pada minit-minit akhir permainan sekaligus membantu JDT menang bergaya 5-0 ke atas skuad The Boss Gaurus. Kemenangan itu menyaksikan JDT terus memperkukuhkan cengkaman di puncak Liga dengan 40 mata, manakala Perak di tangga ke-7 dengan 17 mata selepas 14 perlawanan. Hari pertama kem latihan pusat skuad Harimau Melaya menuju ke 2 perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 1 menentang Laos dan India pada 14 dan 18 November ini bermula dengan berita kurang baik apabila pemain berpengalaman Nexo Insa dan pemain tengah Muhairi Ajmal Mahadi terpaksa disisihkan atas faktor kecederaan. Ajmal he came this morning to get assessed. Because we knew he was carrying some issues, so we want to check him. But he later went back to club. And Nacho also, I personally spoke to him this week. He was looking forward to come, but later after the game against Ulsan, he felt some problems that I think it was too risky for him to come. Susulan pengguguran 2 pemain berkenaan, Vicente memanggil pemain Kuala Lumpur City FC, Zafri Yahya dan Fazrul Amir Mat Zaman dari Kelantan Darul Naim, KDNFC yang sebelum ini berada dalam senarai bersedia bagi mengisi 2 kekosongan itu. Kem latihan Pusat Harimau Melaya yang bermula semalam adalah persiapan bagi menghadapi 2 aksi persahabatan antarabangsa menentang Laos di Bangkok pada Khamis depan sebelum menentang India di Hyderabad 18 November ini. Terus dapatkan berita penting dalam dan luar negara di aplikasi Tonton. Daftar percuma sekarang dan saksikan live TV di Tonton. Pemandangan sekitar lokasi bersejarah di Jordan kami kongsikan sebelum berpisah. Saya Siti Khadijah Jaafar. Assalamualaikum dan salam hormat.